Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera. Anda bersama Sukan Plus Close Up kembali menemani anda hujung minggu ini dengan pelbagai topik menarik. Saya Haidar Ali, hos anda untuk minggu ini. Baik, Malaysia bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Takraw yang akan berlangsung di Kuala Lumpur dari 18 hingga 26 Mei ini. Tak lama dah sebenarnya, hanya beberapa bulan saja lagi. Bagi menambah bahang kempen berprestij ini, kami bawakan ke studio pengarah teknikal skuad sepak takraw kebangsaan Ahmad Jais Baharun. Terima kasih Coach kerana sudi datang ke Bernama Coach. Terima kasih Haidar, terima kasih Bernama atas jemputan untuk program Sukan Plus Close Up pada kali ini. Betul. Baik, hari ini kita mengenali Ahmad Jais Baharun sebagai pengarah teknikal sepak takraw negara lah. Tapi bagi pencinta sukan tradisi ini, kami mengenali Coach sebagai tekong legend. Sebenarnya sebelum kita pergi jauh, saya nak tanya, apa kena mengena Coach dengan seniman pop Yeye, Datuk Ahmad Jais sebenarnya? Nama sama tu. Okey, terima kasih. Sebenarnya daripada segi nama tu mungkin arwah bapa saya adalah salah seorang peminat seniman Datuk Ahmad Jais. Sebab itu mungkin semasa kelahiran saya, nama tersebut diberikan kepada saya lah sebagai mungkin mengingati legasi arwah Datuk Ahmad Jais. Baik, Coach, macam mana Coach terlibat dengan sepak takraw sebenarnya? Saya membesar daripada keluarga di Felda Ulu Tebrau di Johor Bahru. So dalam keadaan persekitaran komuniti masyarakat Felda. So ramai di kalangan abang-abang saya, penduduk di kawasan Felda tersebut bermain sukan sepak takraw. Jadi apabila saya pergi ke sekolah setiap hari, saya dapat melihatlah cara mereka bermain, dan ini sedikit sebanyak mendatangkan minat kepada saya untuk saya mula berjinak-jinak dalam sukan sepak takraw. Akhirnya saya pun mula menceburkan diri secara agak serius dalam sukan sepak takraw, bermula daripada peringkat awalan hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Siapa yang kesan bakat Coach sebenarnya? Semasa di peringkat sekolah menengah, ada guru-guru yang memantau tentang kejohanan-kejohanan di peringkat MSS Johor, MSSD. So dari situ mungkin mereka dapat mengesan bakat saya. So mereka memanggil untuk memilih pemain-pemain ke program peringkat MSSD. So saya terpilih di peringkat tersebut, dan akhirnya saya mula diserahkan di peringkat daerah dan di peringkat negeri untuk mewakili pasukan negeri Johor ke Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Kalau kita tengok saiz Coach agak tinggi sebenarnya. Ini advantage untuk seorang tekong sebenarnya. Kalau kita lihat daripada segi BMI untuk setiap pemain sepak takraw, dia memerlukan satu saiz yang lebih bersesuaian untuk setiap posisi mungkin. So kalau untuk posisi tekong, ianya lebih bersesuaian untuk pemain-pemain yang agak bersaiz tinggi. Kerana kalau kita lihat daripada segi kontak bola semasa melakukan servis, ianya lebih mudah untuk melepaskan servis daripada gelanggang pemain kita ke gelanggang pasukan lawan. Macam Coach sendiri boleh main posisi lain ke atau macam mana? Mungkin daripada segi posisi lain, saya bolehlah bermain untuk posisi apit kiri, kerana posisi tekong dan juga posisi apit kiri tidak mempunyai banyak perbezaan. Cuma yang lebih ditekankan adalah dari segi kawalan bola, hantaran, kawalan gelanggang dan sebagainya. Itu sedikit sebanyaklah memberi sedikit kelebihan lah kepada mana-mana tekong untuk bermain selain daripada posisi tekong, bagi mengambil tanggungjawab sebagai pemain apit kiri. Kalau satu ketika dulu kita mungkin ingat bagaimana tekong Thailand terkenal dengan servis kudanya. Kita ada kelebihan macam tu untuk Malaysia, Coach sendiri? Kalau kita lihat daripada segi keadaan semasa, pemain-pemain kita ada yang mampu melakukan servis kuda yang agak baik. Cuma daripada segi konsistensi mereka itu perlu kita perbaiki dan kita pertingkatkan daripada masa ke semasa. Kerana kalau kita lihat rata-rata pemain-pemain Thailand, mereka mempunyai kawalan bola dan juga serangan servis yang lebih baik. Ini memberikan satu ancaman kepada pasukan kita, dan pemain-pemain perlu sedar dan mula dapat melihat sejauh mana kemampuan kita di peringkat antarabangsa khususnya, dan mereka semakin kuat berlatih, dan kita harapkan pemain-pemain kita terus
berusaha untuk memperbaiki prestasi masing-masing. Macam coach sendiri, servis coach apa specialnya tu? Kalau di zaman era saya main, kita main servis sepak. So maknanya servis sepak tu kita menggunakan sisi kaki, tepi kaki. So kalau servis kuda dia menggunakan depan kaki, bahagian atas ni. Bahagian atas. Okay. So maknanya kalau daripada segi servis sepak, kelebihan yang mudah untuk kita adalah mengawal keadaan bola. Nak pergi mana? Bola nak ke mana, arah bola tu sendiri kan. Daripada segi bola kita drop dan sebagainya, itu memberikan satu kelebihan lah daripada segi servis sepak berbanding dengan servis kuda. Servis kuda dia lebih laju. Cuma servis kuda dia lebih laju. Cuma dari segi sasaran pemain-pemain kita masih lagi perlu kita perbaiki lah dari segi sasaran khususnya. Ada berapa jenis servis sebenarnya? Bila coach datang ni kita boleh explore sikit. Kalau tengok daripada sepak takraw, daripada servis tekong, biasanya servis sepak, servis kuda, dan juga servis menggunakan tapak. Itu antara beberapa jenis servis lah yang biasa digunakan di peringkat antarabangsa. Tapak ni dia lebih keliru lah kan? Tapak biasanya dia akan gunakan untuk melakukan drop, ataupun dia sudah dapat menjangka pemain pasukan lawan mula bergerak ke hadapan, so dia akan terus melakukan servis tapak. So benda tu bola jadi drop. Bola dia akan jadi, sepatutnya dia nak drop, tapi bila dia dah tengok pasukan lawan dah mula bergerak, so dia akan sepak bola tu, tapak terus ke belakang gelanggang. So maknanya dia akan makan area pinggang pemain lawan lah untuk memerangkap pemain. Agak teknikal sebenarnya. Lebih teknikal lah untuk pemain-pemain sepak takraw, khususnya daripada segi bagaimana cara kita nak mematikan bola dan sebagainya. Itu adalah elemen-elemen permainan yang perlu dikuasai oleh setiap pemain. Baik coach, saya fikir dulu agak susah lah untuk seorang atlet tu untuk bergerak atau terlibat secara profesional dengan arena sukan, sepak takraw dan sebagainya. Agaknya apa kira coach kalau bukan pemain bola sepak atau mungkin juga bukan pengarah teknikal hari ini? Mungkin saya sekarang sebagai seorang guru, sebab saya pernah mendapat tawaran menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Namun saya tolak kerana minat yang lebih mendalam dari sukan sepak takraw selepas saya telah mula bekerja di Dewan Madari Kuala Lumpur pada mulanya. So selepas saya dah mula bekerja, saya mendapat tawaran belajar, tapi saya tolak sebab saya lebih fokus pada sukan sepak takraw. Jadi itu mungkin salah satu penyebab saya boleh berada di sini sekarang, bermain sebagai pemain pasukan negara sebelum ini. Dan itulah mungkin sekiranya saya tidak bergelar pemain sepak takraw, mungkin saya bergelar sebagai seorang guru lah. Sebab minat yang mendalam pada sukan sepak takraw pun membolehkan saya untuk melatih anak murid dalam sukan sepak takraw khususnya mungkin lah. Coach, kita nak tahu kejayaan coach menghadiahkan emas sukan Asia Beijing dan Hiroshima. Tapi bagi coach, siapa gadingan terbaik sepanjang karier pemain? Kalau boleh saya imbas untuk prestasi sepanjang saya beraksi lah dengan pasukan di peringkat antarabangsa. Setiap pemain dia ada kelebihan masing-masing. Contoh kalau apik kanan, saya pernah bermain dengan ramai apik kanan pasukan negara, pemain-pemain negara. Tapi kalau ikut daripada segi prestasi pemain-pemain, secara peribadi saya melihat antara pemain-pemain yang mempunyai potensi yang tinggi, seperti arwah Rehan Makdin, Iskandar Arsyad, Zabidi Sharif, Ismail Amir. Ini antara merupakan pemain-pemain yang bagi saya mempunyai kelebihan masing-masing. Apik kanan ni feeder lah. Apik kanan killer. Okey. Syahri Hashim, Raziman Hassan, masing-masing pemain ni dia ada kualiti yang tersendiri. So untuk apik kiri pula feeder, so macam Malik Samsudin, Rosli Abdul Rahman, Suhaimi Yusof dan beberapa pemain lagi lah. Mereka masing-masing ada kualiti yang tak ada pada pemain lain, tapi pada mereka dia ada benda tu. Jadi benda-benda ni yang memberikan satu keseragaman dalam bergu itu sendiri, saling melengkapi antara satu sama lain. Dan ini yang kita cuba terapkan ke dalam pasukan negara, supaya pemain-pemain dia ada karakter, dia ada kelebihan, dia ada package untuk menjadi seorang pemain yang terbaik dan mampu memberikan satu hadiah kemenangan kepada pasukan negara pada kejohanan antarabangsa nanti. Saya tengok ada seorang pemain tu, mungkin dia boleh lipat atau gulung, mungkin gulung lah. Tapi itu bukan orang cakap pasukan utama, sebab gulungnya mungkin belum tentu terbaik untuk pasukan tu. Mana-mana pemain tak kira lah dari segi
apit kanan ke, apit kiri ke, apit tekong ke, elemen permainan sepak takraw yang paling penting adalah kawalan bola. Sebab tanpa kawalan bola yang baik, mana-mana pemain tidak mampu menguasai sukan sepak takraw khususnya, kerana apa-apa juga penerimaan daripada pasukan lawan akan bermula daripada penerimaan bola pertama. So kalau kita penerimaan bola pertama kita kurang, so sudah tentu kita akan menjadi sasaran pasukan lawan. Dan sekiranya ianya berlaku, dia akan menjejaskan keyakinan kita, moral kita, pemain-pemain rakan-rakan kita dalam regu. Jadi elemen pertama mestilah daripada segi kemahiran kawalan bola. Manakala dari segi rejaman, hantaran, itu merupakan salah satu pakej untuk membantu kemahiran kita dalam meyakinkan kemampuan kita. So maknanya walaupun kita boleh melakukan libasan gulung, tapi mungkin pihak lawan mudah untuk melakukan hadangan, ataupun libasan kita mungkin sering terkeluar ataupun ke jaring. Itu bukan satu jaminan untuk mana-mana pemain, walaupun mampu melakukan libasan gulung dengan baik, belum tentu dia mampu menjadi pemain terbaik di dalam negara kita. Mungkin tiruk lipat biasa je pun, tapi dia pandai positioning. Betul, yang penting apa yang dia lakukan mampu mematikan bola dan juga mendapatkan mata untuk regu dia atau pasukan dia. Itu merupakan lebih utama daripada dia melakukan libasan yang memang laju, mungkin sampai melukakan pihak lawan, tapi dari segi kiraan mata, pungutan mata tetap satu juga. Satu juga, betul. Tapi dia perlu menggunakan tenaga yang maksimum untuk melakukan libasan. So sekiranya perlawanan berlangsung dengan jangka masa panjang, mungkin ianya boleh mengurangkan dari segi tahap kecergasan dan sebagainya. Mungkin risiko kecederaan juga lebih tinggi. Jadi sebenarnya pemain sepak takraw pada hari ini, saya nampak mereka memerlukan satu elemen yang lebih berkualiti dari segi tahap kecergasan, dari segi tahap keyakinan, dari segi kepintaran bermain, game plan dia sendiri. So benda tu kita boleh rangkumkan supaya dianya boleh membentuk satu pemain yang lebih outstanding untuk pasukan negara. Coach, kita nak cerita pasal sejarah, Coach. Apa momen ataupun bibit-bibit paling manis sebagai bekas pemain ni? Saya mula mewakili pasukan negara pada tahun 89. Antara pencapaian awal saya pada tahun 90 iaitu membantu pasukan negara mencapai pingat emas dalam acara berpasukan di Pesta Sukan Kemerdekaan Brunei pada tahun 90. Selepas itu membantu pasukan negara dalam acara berpasukan di Sukan Asia Beijing. Seterusnya Sukan Asia Hiroshima 1994 bagi acara antara regu. Itu juga merupakan saat-saat paling manis lah dalam karier saya sebagai pemain sepak takraw. Sebab kita berasa perkara yang paling seronok apabila kita dapat membantu menyumbangkan pingat emas kepada negara. Kerana bagi saya, apa yang kita usahakan selama ini untuk kita mencapai kejayaan berhasil dan juga berbaloi. Dan itu adalah hadiah kepada rakyat Malaysia khususnya untuk pencapaian pada ketika itu. Baik, Coach, babak final Sukan Asia Hiroshima 1994. Saya fikir ini momen terakhir emas muncul dari Sukan Asia dengan cara menewaskan Thailand. Komen, Coach. Betul, kalau kita lihat dari segi statistik pencapaian pasukan negara selepas tahun 94, Sukan Asia bermula tahun 98 sehinggalah Sukan Asia yang baru lepas pada tahun lepas, kita masih gagal untuk mencapai kejayaan mengutip pingat emas dengan mengalahkan pasukan Thailand. Kita kena ambil tanggungjawab sebagai satu perkara yang lebih positif. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualiti pemain-pemain kita, semua pemain sukan sepak takraw khususnya, bukan saja di peringkat kebangsaan maupun di peringkat negeri. Perkara-perkara segini sebenarnya kita memerlukan pool yang lebih untuk kita bersaing secara sihat. Bagaimana cara kita untuk mencari pemain-pemain yang berkualiti sebenarnya untuk mewakili pasukan negara. Sebab untuk mencapai kejayaan, dia memerlukan gandingan 3 pemain yang berkualiti. Sebab dalam satu regu, dia ada 3 pemain. Kalau acara double, dia ada 2 pemain. So ketiga-tiga pemain dan juga kedua-dua pemain dalam setiap acara tu perlu menunjukkan satu prestasi yang memang outstanding. Sebab itu adalah komponen utama untuk mencapai kejayaan. Kita takkan mencapai kejayaan kalau kita tak boleh bermain dengan cemerlang. Sebab kejayaan akan hadir dengan prestasi yang jauh lebih baik. Prestasi yang lebih baik daripada pasukan lawan. Jadi baru kita boleh mencapai kejayaan. Kalau prestasi kita biasa-biasa,
banyak buat simple mistake, banyak buat errors. So memang agak sukarlah kita untuk mencapai kejayaan. Baik, kenapa Thailand itu terlalu liat ataupun bila menang ke atas Thailand itu terlalu sentimental kepada Malaysia, pasukan kebangsaan? Bagi saya banyak elemen lah yang mempengaruhi pencapaian pasukan kita dan juga pencapaian pasukan Thailand khususnya. Kalau saya lihat daripada segi keadaan semasa, mungkin daripada segi insentif kemenangan juga memberikan satu impak yang agak besar kepada pemain-pemain Thailand sebenarnya. Kerana kalau kita lihat daripada segi hadiah insentif kepada pasukan sepak takraw Thailand apabila mereka memenangi satu pingat emas di Sukan C, setiap pemain akan menerima hadiah sekitar 130,000 seorang bagi satu acara. Ini berbanding dengan insentif yang kita tawarkan kepada atlet kita di peringkat Sukan C. Begitu juga dengan di peringkat yang lebih tinggi. Bermakna pemain-pemain di Thailand khususnya, mereka sedar, mereka nampak ini adalah salah satu peluang untuk mereka menukar gaya hidup, membantu keluarga masing-masing. Dengan kejayaan mencapai pingat emas di peringkat antarabangsa, mereka mampu hidup dengan lebih selesa, membantu keluarga. Jadi ini saya nampak menjadi salah satu faktor utamalah apa yang berlaku di sukan sepak takraw Thailand khususnya. Kerana baru-baru ini kita pun dah menerima kehadiran dua konsultan, satu konsultan dan juga satu trainer daripada Thailand. So saya dah berbual dengan mereka, saya tanya pandangan, bertukar-tukar pandangan. So memang ini adalah salah satu perkara yang diimpi-impikan oleh pemain-pemain Thailand khususnya bagi menukar gaya hidup. So mungkin di Malaysia pihak KBS boleh semak balik daripada segi hadiah, insentif kemenangan dan sebagainya. Saya rasa mungkin sedikit sebanyak boleh membantu. Ini bukan kira masalah soal duit dan sebagainya. Sebab daripada keadaan semasa itulah yang diperlukan. Sebab walaupun duit bukan segala-galanya, tapi tanpa duit segala-galanya tak boleh berlaku. Saya fikir insentif adalah motivasi terbaik sebenarnya. Itu memang merupakan satu perkara yang kita semua sedia maklumlah. Sebab kita bekerja pun untuk mendapatkan gaji, untuk menyara hidup. So benda-benda ni pemain pun berkorban sepenuh masa berlatih. Jadi ini juga mungkin boleh menyuntik semangatlah kepada pemain-pemain kita lah khususnya. Bukan saja sukan sepak takraw, bagi sukan-sukan lain pun saya Mana-mana rasa sukan. mana-mana sukan. Mana-mana kejaya pun sebenarnya. Betul. Baik Coach, kita bercakap tentang misi Malaysia ketika ini, Piala Dunia pada Mei, menjadi misi kedua terpenting buat Coach saya rasa selepas Sukan Asia Hangzhou tahun lalu. Betul lah. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi persiapan PSM dalam rangka program Piala Dunia yang akan berlangsung pada 18 hingga 26 Mei nanti, kita dah mulakan latihan pusat pasukan negara seawal Januari tempoh hari sebelum kita break untuk kejohanan peringkat kebangsaan. Dan pada awal Februari ini kita dah mula kembali melapor diri kepada pemain dan kita dah mula rangka program latihan bersama ISM, bersama MSN untuk kita cuba memperbaiki beberapa elemen yang kita kenal pasti. Antara punca-punca kegagalan kita di Sukan Asia tempoh hari. So dengan kehadiran lebih lagi dengan kehadiran konsultan daripada Sukan Thailand, kita dah bincang tentang program dan sebagainya. Kita dah mula merangka beberapa program bagi mencari, mengenal pasti apa punca yang kita boleh perbaiki untuk kita tingkatkan prestasi pemain-pemain. Kerana tanggungjawab kita bermain di gelanggang sendiri lebih besar dan juga lebih mencabar kepada pemain-pemain kita. Jadi kita gabungkan dari segi kepakaran yang ada di pihak ISN, khususnya daripada segi psikologi. Pemain-pemain saya percaya mereka juga akan berdepan dengan tekanan untuk mencapai kejayaan dengan harapan sokongan peminat sukan sepak takraw di negara khususnya. Mereka sudah tentu mengharapkan kejayaan bagi pasukan negara dan ini adalah salah satu cabaran lah kepada pemain-pemain kita. Dan kita pun dah berbincang dengan pihak ISN untuk mendapatkan pakar psikologi supaya mereka dapat membantu kepada pemain-pemain kita bagi meningkatkan tahap keyakinan, motivasi mereka, keyakinan diri untuk bersaing pada kejohanan Piala Dunia nanti. Coach, bercakap tentang psikologi, saya rasa takraw adalah antara sukan yang perlukan mental yang kuat sebenarnya. Pemain lawan psycho kita kan. Tapi ini adalah isu berpanjangan. Kalau kita tengok daripada zaman Tok Mat lagi sebelum ni, bagaimana nak menguatkan motivasi, nak kuatkan mental. Tapi ini adalah masalah yang
sentiasa berlarutan lah Coach. Sebenarnya kalau bagi saya lah, apabila kita turun ke gelanggang, antara perkara pokok yang paling penting adalah prestasi. Sebab tanpa prestasi yang baik, kita memang sukarlah nak mencapai kejayaan dengan menentang pasukan yang lebih baik prestasinya. Jadi perkara pokok yang paling penting adalah bagaimana cara kita sebagai pemain menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada sebelum ni. Semasa latihan ni apa yang perlu kita lakukan? Kita dah tahu kelemahan kita apa. So kita kena perbaiki dan kita pertingkatkan. So psikologi ni adalah salah satu elemen tambahan untuk kita lebih berkeyakinan dalam perlawanan tersebut. Kerana sokongan akan hadir membantu pasukan kita, pemain-pemain kita akan sokongan saya sudah pasti akan all out daripada segi penyokong untuk menaikkan semangat pemain kita. Cuma dari segi prestasi pemain-pemain itu adalah salah satu komponen yang penting. Bagaimana kita nak memperagakan aksi yang terbaik. Bagi menyemarakkan lagi sokongan pemain, mestilah kita menunjukkan prestasi yang terbaik. So dari segi latihan ni kita perlu tingkatkan dari segi kualiti pemain-pemain kita. Bagaimana cara kita untuk menangkis serangan pasukan lawan. Bagaimana cara kita untuk menyerang pasukan lawan. So itu adalah perkara-perkara yang kita sedang bangunkan bersama dengan konsultan untuk melihat pemain-pemain kita lebih berkemampuan pada kejohanan World Cup pada kali ini dah. Bila kita tengok, kalau contoh kita sebut je Thailand, semua goyang. Tapi ini coach dah buktikan dalam 2 Piala Asia bagaimana menangkis sentimen Thailand. Sebenarnya kalau kita lihat, bagi saya lah secara peribadi, Thailand memang mempunyai prestasi yang konsisten. Kalau kita boleh bermain dengan tahap yang terbaik, so kat situ kita akan dapat melihat sejauh mana kemampuan kita dan juga kemampuan pasukan Thailand. So daripada segi psikologi, itu yang boleh membantu sedikit sebanyak menguatkan jati diri kita dalam menentang pasukan Thailand khususnya. Tapi kita kena ingat, kita jangan hanya fokus kepada pasukan Thailand. Pasukan-pasukan lain juga sedang bergerak cepat untuk menguasai sukan sepak takraw. Mana pasukan yang sedang meningkat sangat pantas, sangat laju? Kalau kita tengok daripada kejohanan di Sukan Asia tempoh hari, antara pasukan-pasukan yang kita nampak akan lebih bersiap sedia untuk Piala Dunia nanti, seperti saya nampak pasukan Myanmar, mungkin pasukan Korea, pasukan India, Vietnam. So mereka sudah, Indonesia merupakan salah satu kuasa dalam acara double. Begitu juga dengan pasukan-pasukan lain. Jadi kita memang tak boleh fokus hanya kepada pasukan Thailand. Kita mesti fokus kepada semua pasukan-pasukan yang mengambil bahagian dalam Piala Dunia nanti, dan kita perlu membuat analisis dari segi prestasi dan pencapaian mereka, di mana kekuatan kelemahan mereka, supaya kita dapat mempersiapkan pemain-pemain kita dalam setiap perlawanan pada Piala Dunia nanti. Baik, Coach, revolusi sistem mata dari 15 ke 21 dan kini kembali kepada 15 dengan konsep kiraan berbeza. Apakah ini memberi kelebihan kepada Malaysia? Saya kira bagi kiraan baru 15 mata satu servis setiap regu. Macam mana tu? Kejap. Macam mana tu cara servis? Maknanya kalau sebelum ni kiraan mata 21, 3 servis. So setiap regu akan melakukan 3 servis. Selepas 3 kali servis, tak kiralah dapat mata semua ke, tak dapat mata semua ke. So servis akan bertukar kepada pasukan lawan. Sama juga pasukan lawan akan melakukan 3 servis. So selepas tu akan bertukar. So sampai tamat perlawanan. So dengan kiraan baru, mata 21 dipendekkan kepada 15. Dan kiraan servis akan bertukar setiap kali servis dilakukan. Satu servis untuk setiap lawan, satu kita. Betul. Setiap pasukan akan memperoleh hanya satu servis sahaja, bertukar ganti. So itu yang telah diperkenalkan, telah diluluskan oleh ISTAF pada semua perlawanan di peringkat antarabangsa bermula pada 1 Februari ini. Okey, Coach, kita buat simple math lah. Siapa skuad terkuat yang kita ada, Coach? Kalau kita lihat, senarai 18 pemain yang kita ada sekarang ni adalah merupakan gandengan pemain-pemain senior dan juga pemain-pemain muda. So, pemain-pemain senior kita perlukan supaya mereka dapat mendidik sekurang-kurangnya, memberikan contoh yang terbaik kepada pemain-pemain junior. Pemain-pemain junior pula, mereka kita tempatkan dalam program supaya mereka dapat menimba pengalaman, mendapat mewakili pasukan negara di peringkat awalan, supaya ini adalah salah satu proses
kita untuk mematangkan pemain-pemain muda mengambil tempat pemain-pemain senior nanti. So pemain-pemain senior yang kita ada seperti Syahir Rosdi, Azlan Ali, Farhan, Adam. Ini semua cukup pengalaman. Ini memang cukup pengalaman dan mereka telah buktikan di beberapa kejohanan sebelum ni. Seperti di Istal Super Series di Melaka, mereka telah menjuarai kejohanan tersebut semasa menembuskan pasukan Thailand pada 2014 kalau tak silap saya. So pemain-pemain ini yang kita mungkin akan beri tanggungjawab untuk membawa cabaran negara pada kejohanan Piala Dunia nanti. Coach, PSM tidak menyatakan, belumlah menyatakan sebarang sasaran ketika ini. Tapi adakah realistik untuk skuad kali ini perlu untuk berada sekurang-kurangnya di pentas final? Tuan rumah ni. Itu sudah semestinya merupakan satu cabaran besar kepada pasukan negara. Kerana sebagai pasukan tuan rumah sudah semestinya harapan Satuan, MSN, KBS, penyokong, peminat dan penggiat sukan sepak takraw khususnya inginkan melihat pasukan negara berada pada saingan final. Dan kita memang sentiasa memberi satu garis panduan ataupun satu sasaran yang realistik kepada pemain. Bagaimana cara kita untuk menghadapi Piala Dunia. Yang penting bagi saya, setiap pemain, kita jangan terlalu memberi tekanan yang luar biasa ataupun mengharapkan satu keputusan yang kita kurang selesa mungkin. Apa yang kita harapkan, pemain-pemain fokus pada setiap perlawanan demi perlawanan terlebih dahulu. Kerana kita perlu melepasi peringkat kumpulan, peringkat suku akhir, separuh akhir sebelum kita layak ke peringkat akhir. Jadi saya sentiasa ingatkan pemain-pemain jangan terlalu memikirkan kejohanan yang di peringkat akhir nanti. Kita fokus pada setiap perlawanan demi perlawanan terlebih dahulu supaya kita dapat memberi tumpuan kepada prestasi kita, bagaimana cara kita untuk bermain, untuk kita beraksi dengan lebih baik supaya ia tidak terlalu menjadi satu bebanan kepada setiap pemain pada Piala Dunia nanti. Pada masa sama, sudah pasti bila beraksi di tempat sendiri ini kita harapkan sokongan penonton-penonton tempatan lah. Betul, Coach? Itu sudah semestinya. Saya rasa kalau sukan sepak takraw bermain di Stadium Titi Wangsa, memang dari segi sambutan peminat, saya percayalah memang stadium akan penuh lah. Dan harapan sokongan itu memang tak perlu kita pertikaikan lah. Dan mereka memang ingin melihat satu kata orang perkara yang di luar jangka mereka. Dan ini adalah tugas kepada pemain-pemain kita untuk mempamerkan prestasi yang kita harapkan outstanding lah bagi kali ini. Dan kita kena usaha. Sebab tanpa usaha, tanpa latihan yang gigih, kita tak akan mencapai kejayaan. Jadi pemain kena usaha daripada sekarang. Walaupun kejohanan Piala Dunia akan berlangsung lebih kurang dalam hampir 3 bulan lebih. So itu bukan katanya kita masih lagi boleh enjoy. Daripada sekarang pemain kena usaha untuk memperbaiki prestasi masing-masing. Baik, itu tadi tuan-tuan Ahmad Jais Baharun, pengarah teknikal PSM. Kita sebenarnya di hujung rancangan, Coach. Kita doakan yang terbaik untuk kerjaya Coach Ahmad Jais, begitu juga kem badminton, kem sepak takraw negara yang akan mengharungi Piala Dunia sepak takraw yang akan berlangsung di Stadium Titi Wangsa pada 18 hingga 26 Mei ini. Semoga sorakan padu penyokong tempatan menemani kejayaan kem negara. Terima kasih Aida, terima kasih kepada semua rakyat Malaysia. Saya harapkan sokongan kepada sukan sepak takraw khususnya pada Piala Dunia nanti mampu memberi satu impak yang sangat positif kepada pasukan negara. Betul. Baik, itu saja. Saya Haidar Ali, Sukan Plus, aksi tanpa kompromi.